Testing 1, 2, 3. Okey, insya-Allah. Tunggu. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sound okay? Sound okay? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur pada Allah SWT diberikan kesempatan untuk berkumpul, dan insya-Allah pada hari ini minta maaf notisnya lewat. Kami terpaksa gerak ke Melaka, ada urusan, dan kita nak buat jugalah sementara ada kesempatan insya-Allah. Saya nak mulakan, mari sama-sama kita mulakan dengan kita mengikhlaskan hati kita, sentiasa kita meletakkan matlamat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai matlamat yang terbesar, iaitu mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana keredaan Allah itulah sebenarnya merupakan perkara yang paling penting sekali. Kalau katakan kita sebut keredaan Allah itu, itulah yang kita kata kejayaan kepada kita semua insya-Allah. Kalau kita tidak mendapat keredaan Allah tu, maka kita akan berhadapan dengan murka Allah, maknanya berlawananlah dengan perkara tersebut, dan sudah tentulah ia akan membawa kepada kesusahan-kesusahan. Jadi pada pagi ini saya nak cuba mulakan dengan satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Rum ayat 30. InsyaAllah untuk kita sama-sama mengambil pelajaran daripada surah Ar-Rum ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifah fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Jadi kita masih lagi berbincang berkenaan dengan tabiat jalan kebangkitan. Dan tabiat jalan kebangkitan ini terlalu banyak yang kita nak kupas sebenarnya, tetapi insya-Allah kita buat sikit-sikit perlahan-lahan. Pada hari ini kita akan melihat pada ayat Allah ini, setelah kita bincang pada siri yang ketiga dan yang keempat, yang ketiga dan yang kedua, kita membincangkan tentang penyelewengan. Penyelewengan yang berlaku apabila ujian datang, apabila fitnah datang. Seseorang yang berada dalam keadaan beriman, yang berjuang tadi, maka dia akan berlaku penyelewengan, akan berlaku kesilapan dan kesalahan. Jadi kadang-kadang kita dah berjuang dah, tetapi di dalam persiri perjalanan itu ada perkara-perkara yang menyebabkan kita terseleweng, tersilap, tersalah. Kenapa? Kerana ujian itu dia pergi kepada hati, pergi kepada pemikiran kita. Dan ujian yang sebenar itu ialah kepada yakin, al-yakin. Keyakinan. Jadi keyakinan itulah
yang kadang-kadang kita tidak akan dapat sukat kecuali kita diuji, kita diuji. Jadi kita ingat kita dah okey, dah bersedia, dah buat i'tikaf, dah uzlah, dah baca Quran, kita ingat kita dah solat malam, kita ingat kita dah buat macam-macam lah amalan-amalan yang kita rasa kita buat lah kan. Dan kemudian kita dah berjuang, dah berdakwah, ditarbiyah dan sebagainya. Tetapi apabila datang fitnah ujian daripada Allah itu, rupa-rupanya dalam hati kita, dalam pemikiran kita ini masih ada lagi perkara-perkara yang mensyirikkan Allah, perkara yang kita tak perasan. Rupa-rupanya perkara itulah sebenarnya yang akan menyebabkan kita menyeleweng, terseleweng daripada jalan yang benar. Sebab tu digambarkan oleh Rasulullah SAW pada akhir satu hadis yang panjang. Hadis ini berkenaan dengan pertembungan di akhir zaman. Bagaimana Nabi menggambarkan umat Islam akan menjadi minoriti. Kita bertembung di dalam kita kata malhamah kubra itu. Umat Islam akan menjadi minoriti, dan kemudian daripada minoriti itu 1/3 akan lari. 1/3 akan lari, berpaling daripada perjuangan. 1/3 ini mereka yang dah bersama dengan Al-Mahdi, yang bersama dengan Al-Mahdiyin, iaitu golongan Al-Mahdiyin. Maknanya mereka ini dah diproses, dah ditarbiyah, dah duduk dalam dakwah, dah duduk dalam tarbiyah, dah duduk dalam jihad. Tetapi masih lagi ada juga di kalangan mereka itu yang terpesong, terseleweng, dan akhirnya mereka patah balik, tak mau dah berjuang. Jadi Nabi gambarkan mereka inilah golongan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai golongan yang tidak akan diampunkan dosa mereka selama-lamanya, kerana mereka meninggalkan perjuangan. Sebab itulah tajuk semalam tu dan tajuk kemarin sebelum ni tentang penyelewengan. Ini salah satu tajuk yang penting sebenarnya. Satu tajuk yang penting untuk kita sama-sama buatkan rujukan semula, rujuk semula. Sebab kita tak tahu sejauh mana kita ni benar-benar boleh istiqamah di atas perjuangan ini. Masa aman, masa tenang, masa ramai, masa dapat kebaikan, masa tu kita bersama-sama. Contohnya, kalau ketika kita berhadapan dengan keadaan sekarang ni, contohnya kita tak ada kerja, kita susah hidup, sebagainya. Jadi kita pun berjamaah bersama sahabat-sahabat, sahabiah yang ada bersama semua sekali kan. Tapi masa tu kita tolong-menolong, kita bantu-membantu, kita kuat-menguat antara satu sama lain. Masa tu kita dapati sahabat membantu kita, sahabiah-sahabiah lain membantu kita. Jadi kita pun kuat. Kita rasa kita kuat dan kita rasa jamaah ni okey, bagus, mari kita sama-sama, kita buat kerja sama-sama, sanggup datang daripada jauh, daripada dekat, untuk sama-sama kita kata menjadi orang yang berjuang. Tetapi apabila dakwah mula dikenali, tarbiyah mula mendalam, jihad perjuangan mula membakar kehidupan kita, maka pada ketika itu Allah akan naikkan ujiannya, naikkan dia punya tahap fitnah tadi, tahap fitnah ujian, sehingga menyebabkan sampai kepada hati-hati yang lemah tadi, dia naik kan. Kalau dia ikut proses tarbiyah dengan betul, duduk dalam tarbiyah, ikut, fahamkan, kemudian merasai peningkatan iman, merasai peningkatan takwa, merasai peningkatan makam-makam, bermula dengan makam taubat, kemudian sampai paling tinggi sekali makam mahabbatullah. Mari kita meningkat satu dengan peningkatan yang betul. InsyaAllah setiap ujian tu kita akan dapat lalui. Tetapi yang menjadi masalahnya apabila kita tidak mengikuti peningkatan tarbiyah. Program tarbiyah ada. Bukan tak ada program ada usrah ke, ada katibah ke, ada qiyam ataupun ada rihlah ke, ada berbagai program ada. Tetapi proses tarbiyah tidak berjalan. Dan apabila proses tarbiyah tidak berjalan, maka kita tidak meningkat. Bila kita tidak meningkat, sampai ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada ummah, kepada jamaah, kepada taifah dan juga kepada kita, maka pada masa itu kita bimbang ketidakmeningkatan, kita tidak meningkat dalam tarbiyah, dalam proses tarbiyah itu menyebabkan kita tercecer, menyebabkan kita terseleweng daripada jalan yang sebenar. Jadi kita mula rasa, kita ni susah ni nak kena bersama-sama dengan masyarakat
nak kena bersama-sama dengan kita kata pemimpin yang zalim contohnya, maka kita mula kendur, longgar dalam kita punya pegangan kita mula longgar. Oh, kalau ikut ustaz ni, kalau ikut jamaah ni, taifah ni, kita akan berhadapan dengan kesusahan ni, kena boykot, kena macam-macam lah. Jadi tapi kalau kita seorang-seorang, kita selamat. Maka berlakulah penyelewengan demi penyelewengan. Jadi itu yang saya sentuh semalam dan juga sehari yang lepas, dua kuliah yang lepas. Yang mana kita cuba tengok secara sedikit detail, tidaklah semuanya, sedikit detail tentang, ada lagi sebenarnya, tentang penyelewengan yang berlaku ketika kita berhadapan dengan ujian di atas jalan kebangkitan ini. Jadi kita tak boleh nak istiqamah. Ya, sebab itulah perkara yang penting bukan hanya sekadar kita boleh sembahyang, puasa, tetapi kita yang paling penting ialah kita boleh beristiqamah. Istiqamah dengan proses tarbiyah. Bukan program tarbiyah. Program tarbiyah ni nak kena istiqamah juga. Tapi sebenarnya program saja tak cukup, melainkan kita ada proses tarbiyah berjalan. Kita meningkat. Iman kita meningkat. Satu hari makin dekat dengan Allah, kita makin sayang ke Allah. Kita makin ikhlas. Ikhlas kita semakin meningkat. Kita semakin dapat melaksanakan mas'uliyah, tanggungjawab. Jadi 3 peningkatan yang kita kena tengok. Yang pertama sekali, peningkatan dari sudut tasawur. Tasawur ni maknanya ilmu kita, pandangan konsep kita tentang perjuangan, tentang dunia, tentang musuh, tentang tabiat jalan. Kita nak kena faham. Oh, orang yang duduk di atas jalan dakwah ini, jalan tarbiyah ini, jalan jihad ini, JDT ini, dia akan berhadapan dengan kesusahan, dia akan berhadapan dengan ujian. Jadi kita kena tahu tasawurnya, macam mana nak berhadapan dengan ujian. Di sana, di samping ujian tadi ada penyelewengan, adanya kita kata di samping kesusahan, penderitaan, di samping ancaman, di samping perkara-perkara yang mengganggu tadi itu, adanya celaan-celaan, penghinaan daripada musuh. Bukan itu saja, ada penyelewengan. Bagi orang yang menghadapi ujian tu boleh menyeleweng. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita kena faham dari sudut tasawur. Barulah kita nampak, rupanya perjuangan ni bukan hanya kita bersama sahabat-sahabat datang program, tetapi rupanya dia ada proses yang sebenarnya kita perlu meningkat. Wajib kita meningkatkan diri kita dalam proses-proses tarbiyah tersebut yang menyentuh pemikiran kita dari sudut tasawurnya, kemudian menyentuh dari sudut hatinya, syuur. Ini juga peningkatan. Syu'un ni rasa hati. Kalau dulu kita ingat kita sayang diri kita saja. Kita pentingkan diri kita aja. Apa pun kita aja. Apa pun keluarga kita aja. Macam itu. Sekarang mungkin dari syu'un kita dah mula sayang kepada umat. Dah mula sayang kepada sahabat-sahabat, sahabiah yang ada. Untuk sama-sama tolong-menolong, bantu-membantu. Itu dah sudut sayang. Hablu minan nas. Hablu minallah. Syu'ur perasaan kita pun semakin mengenal Allah, semakin dekat Allah. Berlaku ihsan dalam kehidupan kita pada ibadah kita. Anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah seolah kamu melihat Allah. Bila kamu tidak melihat Allah, yakinlah bahawa Allah melihat kamu. Itu maknanya ihsannya meningkat, takarub pada Allah meningkat. Ini dari syu'ur perasaan. Hati kita rasa seronok aja tiap-tiap hari. Kenapa seronok? Kerana kita tahu kita hidup ini Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan kita. Ada qada dan qadarnya. Dan kita redha, sabar, dan kita gembira dengan tenang atau makninah bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini peningkatan syu'ur. Jadi peningkatan ini perkara yang penting. Dia bukan hanya sekadar duduk program. Kadang-kadang kita duduk program, tapi kita tak dapat merasai apa-apa hati kita. Hati kita tidak disentuh. Hati kita tidak berubah. Sedangkan perubahan itu bermula daripada hati. Dia kata panas sangat, tak boleh charge. Jadi contohnya kita lihat program ada tak? Ada program. Program ada tak? Ada. Buat program sebagainya. Tetapi hati kita tak tersentuh dengan program tu. Hati kita tidak merasai. Jadi maknanya tidak meningkat juga. Itu peningkatan syu'ur perasaan.
Sebab itulah kita nak kena menghadapkan diri kita sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam ayat ini. Saya akan baca ayat sekali lagi. Jadi yang ketiga, peningkatan mas'uliyah pula. Peningkatan mas'uliyah ni apa? Mas'uliyah inilah kebertanggungjawaban, kemampuan kita untuk nak melaksanakan amal. Dulu kita ingat kita ada dengan suami kita, dengan isteri kita, kita dengan anak-anak kita, kita dengan rumah kita. Sekarang ni dah ada ummah yang nak kena kita bentuk, ummah kecil. Ummah yang kecil ni taifah yang kita kena bentuk. Kita bukan fikir lagi seorang-seorang kita fikir macam mana nak bentuk ummah ni. Sebab itulah di dalam prinsip-prinsip yang ada pada pergerakan Islam ataupun pergerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ada innal ladzina amanu, dia ada proses iman, wahajaru, dan proses-proses wallazina hajaru orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan orang yang berjihad berjalan Allah. Ini tiga prinsip pergerakan Rasulullah SAW yang proses ni perlu berjalan. Iman tertingkat, tarbiyah meningkatkan imannya, kemudian selepas itu berhijrah. Kena hijrah. Kalau kita tak hijrah, kita tak sanggup berhijrah, meninggalkan perkara yang merosakkan kita, melemahkan kita, ikut aja sistem yang ada, maka kita akan lemah, akan habis. Jadi itu sunnah perintah hijrah tu bukan nak melarikan diri macam mana ada menteri dulu kata Nabi pun jadi pelarian. Nabi pun jadi pelarian, sebenarnya bukan pelarian. Itu proses hijrah tu adalah merupakan salah satu uslub, salah satu cara yang Allah SWT nak bina kekuatan pergerakan Islam. Dia bukan pelarian. Pelarian macam Palestin tu pelarian. Yang pada peristiwa 1948 tu Nakbah tu pelarian, lari. Tak lawan, tak apa. Ini bukan lari. Tapi ini membina kekuatan. Bila tiba di Madinah, Nabi bukan duduk sebagai pelarian, duduk dalam kemah, tunggu orang bagi bantuan, tunggu orang tolong. Tak. Nabi membentuk daulah di sana. Membina kekuatan. Membentuk markas, pusat aktiviti pertemuan, iaitu Masjid Nabi. Masjid Nabi sebagai markas, sebagai pusat. Membentuk kerajaan yang ada dia punya perlembagaannya, yang ada dia punya undang-undangnya. Jadi bukan pelarian. Pelarian ni lari duduk satu tempat, duduk negeri orang tengok, ikut apa. Nabi tak macam itu. Itu bukan pelarian. Nabi membentuk, membina kekuatan jamaah pada masa itu sehingga berhijrah. Jadi salah satu proses kena hijrah. Dan hijrah tu Nabi gambarkan dalam hadis-hadisnya, la hijrah ba'dal fatahu illa jihad wa niat. Tidak ada hijrah dah selepas pembukaan kota Mekah, maknanya daripada pergi ke Mekah ke Madinah tak ada dah lepas tu illa jihad wa niat, kecuali jihad dan niat. Jihad dan niat untuk berubah, jihad untuk merubah. Jadi sini kita lihat bagaimana keadaan yang berlaku. Perlu ada satu peningkatan mas'uliyah. Itu kita bukan hanya berfikir tentang diri kita, keluarga kita, tapi sebenarnya kita berfikir juga tentang ummah. Dan ummah ni lah taifah ni. Taifah nak bergerak ni. Kita duduk jauh-jauh seorang-seorang. Duduk jauh-jauh seorang-seorang, kita ingat kita selamat dah. Okey dah, rupa-rupanya kita kena bersama dengan jamaah, bersama dengan taifah. Sebab tu ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang awal lagi dah pergi. Mus'ab bin Umair yang telah pergi awal lagi pergi ke Madinah. Kenapa? Diarah ke Rasulullah SAW. Kamu pergi ke situ, kamu set up, kalau bahasa kita lah, kamu set up bagaimana umat Islam akan datang. Apa set up dia? Dia buat dakwah. Dia jumpa setiap rumah, cerita pasal Islam, cerita pasal Rasulullah SAW, cerita pasal jamaah Rasulullah yang akan datang ke Madinah. Cerita. Beritahu sehingga Nabi setiap masa sampai beberapa ketika Nabi akan panggil Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, kata bagaimana Mus'ab keadaan di Madinah, sehinggalah pada tahun yang ke-13 kenabian Mus'ab kata, ya Rasulullah, alhamdulillah, tidak ada satu pintu pun, tidak ada satu rumah pun di Madinah melainkan mereka semua telah mendengar tentang dakwahmu ya Rasulullah. Mereka telah mengetahui tentang jamaahmu ya Rasulullah, yang taifahmu yang akan bergerak ke sini, yang akan datang membina kekuatan. Maka ketika Mus'ab bin Umar menyatakan demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata, alhamdulillah, sampai masa dah. Allah perintah lama dah. Allah dah bagi hin sebahagian pergi sikit. Akhirnya sampai waktu Nabi kata, okey, oleh kerana
persiapan telah ada di sana. Allah perintahkan kita berhijrah. Semua sahabat hijrah. Semua sahabat hijrah. Kecuali yang tertahan. Jadi kita lihat hari ini sebahagian dari proses mas'uliyah, meningkatkan kebertanggungjawaban kita. Jadi maka berlakulah bergabunglah dua kelompok, iaitu yang pertama Muhajirin, yang kedua adalah Ansar. Muhajirin ini mereka yang bersama dengan Nabi dari Mekah berhijrah, dan ini Ansar. Jadi sekarang ni samalah lebih kurang kita. Di sini pun kita ada Muhajirin dan Ansar. Ada Muhajirin dan Ansar. Ada orang yang akan menjadi Ansar, ada orang yang akan menjadi Muhajirin yang berhijrah. Bila orang yang berhijrah tu dah datang, kemudian duduk situ, dan kemudian selepas itu dia pula menjadi Ansar. Begitu. Jadi inilah yang digambarkan dalam perjuangan. Kalau kita tidak betul-betul berlaku peningkatan dalam tarbiyah, proses tarbiyah tidak berjalan, kita akan berpaling. Wa'iyazbillah menjadi kita berpaling. Kalau kita ikut rumah kita, memang semua orang nak duduk rumah lah, tak nak pergi mana-mana, kan? Duduk rumah, ada tanah kita, ada semua ada, tak mau duduk bersama jamaah, tak mau. Kenapa? Selesa. Kita dah mudah, selesa, rumah ada, semua ada, sebagainya semua ada, selesa. Selesa. Kita kata tak apalah, kita jauh sikit dah, datang sekali-sekali je. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita ke hidup secara hayah jamaiyah. Dan hayah jamaiyah ini di peringkat awal dan peringkat sebelum kebangkitan, sebelum peringkat jihad, daripada beriman, tarbiyah, kan, hijrah dan jihad tadi, dan sahabat-sahabat berfokus. Kalau di Mekah, mereka fokus kepada rumah Arkam bin Abi Arkam pada masa tu. Kalau di Madinah, mereka fokus kepada masjid. Tu, tarbiyahnya bermula kat situ. Semua merujuk kat situ, fokus kat situ. Tak bersepah-sepah. Dia hanya bila dah berada di situ, maka dari situ baru dia keluar. Jadi apabila berlaku sesuatu je, taifah, kelompok-kelompok dia berada di tempat lain jauh-jauh. Abu Hurairah contohnya jauh rumah dia daripada masjid. Jadi mereka datang, jumpa, bincang dengan Rasul Sallam. Tengok apa prosesnya. Semua masing-masing duduk situ. Mungkin duduknya di tempat lain. Mungkin duduknya di luar bandar Madinah, bandar Taibah pada itu, kan. Ataupun mungkin duduk di kawasan-kawasan lain. Tetapi mereka datang untuk mendapatkan proses tarbiyah di markasnya, di Masjid Nabi, Masjidun Nabawi. Ini prosesnya. Ini semua sunnah. Semua sunnah. Kita tak boleh buat macam-macam tempat lain, kita buat proses tempat lain, kan. Kita kata kita ada markas di negeri sekian, maka kita fokus kat sini aja. Sinilah fokus. Tak boleh macam itu. Itu bukan sunnah. Sunnahnya markas ada satu. Kemudian selepas itu dia akan keluar dalam bentuk membawa apa yang ada di situ. Bawa keluar. Ini yang berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena ada ilmu. Kita bukan main buat je. Tak apalah seorang duduk kat gunung sana, seorang duduk kat gunung sini, seorang duduk dekat lembah sana, seorang duduk kat lembah sini. Kan, jumpa, hanya sekali-sekali jumpa, nak makan je. Kan, jumpa sekali-sekali, nak program-program sekali-sekali. Tak, kita kena fokus hati kita bersama dengan jamaah. Cumanya kedudukan mungkin di sana sini tu, setelah kita membawa mandat, setelah kita membawa perkara-perkara yang ada di markas itu untuk keluar, baru betul. Ini sunnah Nabi SAW. Sebab tu saya perhatikan, kadang-kadang kita tak faham yang ini. Memang saya sebut hari ini, bahawa di setiap negeri kena ada pusat-pusat, kena ada markas. Tapi markas itu bukanlah maknanya markas kat situ. Markas kita kan satu. Dan sekarang kita ada satu dah. Maka di situ, yang satu itulah yang kita mulakan proses. Sebab semua ilmunya, strateginya, uslubnya semua ada di situ. Dan suasananya ada di situ. Dan kita tak ada banyak masa. Kan, kita dah sampai di akhir dah mendekati pertengahan. Bulan 2023 ni dah pertengahan dah. Kita masih banyak tak tahu. Kita ingat kita punya proses sama macam tarbiyah dalam jamaah-jamaah yang lain contohnya. Jamaah-jamaah yang lain cuma pakat tarbiyah belaka. Tapi kita ingat sama je. Umat sama lah. Kita bintang Quran juga. Tak sama. Sebab di dalam apa yang ada pada taifah kebangkitan ini, dia ada perkara-perkara yang disusun, yang Allah susun, yang sesuai dengan waktunya, yang sesuai dengan keadaannya. Dia bukan hanya sekadar kita dengar Quran, baca Quran ramai-ramai dengan tazkirah saja, bukan.
Kalau kita masih lagi berpandangan begitu, maka kita belum lagi duduk dalam taifah mansurah. Kita hanya mendengar ilmu daripada FB saja. Kita cukup dah terasa dah, ataupun daripada jauh-jauh sahaja, ataupun kita rasa cukup dengan ustaz ni yang tidak tersusun pemikirannya, macam-macam lah. Bukan nak kata tak elok. Ustaz-ustaz semua bagus belaka, cumanya tidak susun. Sikit sini, sikit sana, sikit sana, sikit sana. Maka fikrah kita, kefahaman kita jadi cacar merbah. Cacar merbah. Akhirnya kita berpuas hati dengan arus. Tengoklah. Kita akan berpuas hati dengan arus, tak ada kebangkitan. Tak ada kebangkitan. Bukan tak ada kebangkitan, orang tak bangkit. Orang bangkit, kita ketinggalan. Kita akan ketinggalan sebab kita ingat dah berpada dengan sekadar dengar FB je. Dia ada, kita sebut, dia ada rabitah qalb. Rabitatul qalb. Dia ada rabitah, keterikatan hati. Jadi ketikatan perasaan, jadi kebersamaan dalam melaksanakan perjuangan, jihad, dakwah dan talbiyah. Dia ada dengan kebersamaan dia. Dia bukan kita sekadar melengkapkan sistem jahiliah yang ada. Jahiliah tak ada masjid, kita buat masjid. Jahiliah tak ada usrah, kita buat usrah. Jahiliah tak ada program, kita buat program. Jahiliah tidak ada misi kebantuan, misi kemanusiaan, kita buat misi kemanusiaan. Dia bukan melengkapkan sistem. Kalau kita melengkapkan sistem, kita tidak bangkit dengan kebangkitan yang betul, sunnah yang betul. Kita bukan nak melengkapkan sistem jahiliah tu, tapi kita nak membina kekuatan sehingga boleh meruntuhkan sistem jahiliah. Ya, sebab tu kita kena faham. Sebab tu dakwah, tarbiyah dan jihad Nabi SAW berpusat. Berpusat. Dia berpusat, itu disebutkan markas. Sebab tu Nabi SAW mengarahkan, runtuhkan Masjid Dirar. Masjid Dirar diarahkan diruntuhkan. Kenapa? Kerana masjid itu dibina untuk tujuan memecah belahkan umat. Orang munafik bina satu masjid lagi cantik, lagi besar daripada masjid Nabi. Lagi hebat lagi. Jadi supaya sahabat-sahabat semayang kat sana. Supaya sahabat-sahabat tak berjumpa Nabi SAW. Ini semua adalah strategi-strategi musuh yang memecah belahkan kita. Macam adalah hari ini. Pendakwah bebas. Pendakwah bebas. Musuh tak takut dengan pendakwah bebas. Hebat macam mana pun pendakwah bebas tu, musuh tak takut. Dia boleh cakap sampai orang menangis. Musuh tak takut. Sebab dia bebas, tidak terikat dengan agenda, dengan misi dan visi yang sebenar. Visi dan misi untuk kebangkitan ummah. Menjaga kekuatan iman, kekuatan ukhuwah, kekuatan penyatuan ukhuwah, kekuatan perjuangan yang lain. Membentuk kekuatan sistem-sistem Islam yang lain, yang ada. Perniagaannya, peladangannya, educationnya. Kita faham serpihan-serpihan. Kemudian kita nak membentuk satu yang kita rasa, inilah dia. Maka di situlah kita lihat bagaimana kita kena faham bahawa apabila fitnah datang nanti, ujian datang nanti, maka kita tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan. Kenapa? Kerana kefahaman kita, pemikiran kita, hati kita tidak betul-betul diproses. Kita ingat kita dah duduk dalam tarbiyah, tapi rupanya jauh lagi. Sebab tu kadang-kadang saya bimbang dengan perkara yang berlaku dalam kehidupan kita hari ini. Kita berpada, kita berpuas hati. Dengar tazkirah daripada seorang ustaz, tazkirah tu menyentuh hati kita, kita pun seronok, kita pun pergi. Tak apa, dengar tazkirah tak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalahnya bila agenda kebangkitan, agenda membina kekuatan ummah tidak disusun. Jadi kita menjadi cacang berbah. Yang kat sini buat sikit, akhirnya buat sikit, yang kita buat sikit, akhirnya kita tidak ada hala tuju. Tidak ada hala tuju yang betul-betul mantap dan akan membina kekuatan. Yang kita hanya ceramah sini sikit, ceramah sana sikit, sini sikit bagi ceramah. Sedaplah dengar di ceramah tu, memang ustaz tu pandai ceramah, dengar. Dan ustaz tu pun bagus, bukan kata tak bagus, bagus. Cumanya pemikirannya tu lah sebiji, tidak tersusun dalam bentuk amal jama'i, iaitu yang munazamah kita sebut kan. Jamaah yang munazamah, jamaah yang tersusun rapi. Di sinilah kita lihat tidak berlaku peningkatan. Dan bila kita diuji nanti dengan ujian-ujian, mudah berpecah. Sebab kita dah tak jumpa sekali-sekali pun susah. Kita tak sanggup berkorban untuk melaksanakan proses tarbiyah tadi.
duduk tempat kita. Kita rasa okey dah, aku dah cukup dah, aku dah tahu dah. Nak prepping semua aku dah tahu. Sedangkan kita bukan nak prepping. Prepping ni orang kafir yang takut mati. Orang kafir yang dekat Amerika yang banyak bencana alam. Orang kafir yang ada kat luar negara yang banyak bencana alam, mereka buat prepping. Memang tempat itu selalu banjir, selalu taufan, tornado, selalu ada bencana alam, mereka buat prepping, betul. Jadi kita samakan prepping dia orang dengan prepping akhir zaman kita, mukmin. Tak sama. Prepping dia nak selamatkan nyawa. Prepping kita untuk nak sama-sama membina kekuatan. Mungkin kita akan hilang nyawa dengan sebab prepping tu. Jadi prepping mereka nak makan, nak minum, sediakan makanan, sediakan minuman, takut mati. Prepping kita sedia makan, sedia minum, bukan takut mati. Kan? Cintakan syahid. Al-maut fi sabilillahi asma amanina. Kematian di atas jalan Allah ini, syahid adalah setinggi-tinggi cita-cita kami. Ini prepping mukmin. Prepping orang yang nak bangkit di akhir zaman. Prepping dia bukan takut mati. Oh, kita kena sediakan makanan, kita kena retort, kita kena buat sekian-sekian. Kenapa? Supaya besok kalau food security ada masalah makanan, kita dah ada makanan. Ini prepping takut mati. Ini prepping orang kafir yang hubbud dunia wa karihatul maut. Orang yang al-wahan. Cinta dunia, takut mati. Ini prepping orang kafir. Bukan prepping orang mukmin yang nak bangkit. Prepping orang mukmin nak bangkit, memang dia prepping. Ada persiapan, ada dia punya kita kata persediaan. Tetapi cita-cita dia, kan? Al-maut fi sabilillah asma amanina. Kematian di jalan Allah lah paling tinggi, cita-cita kami yang paling tinggi. Jadi dia prepping untuk mati syahid, bukan dia prepping untuk hidup. Siapa yang prepping untuk hidup, maka dia sama dengan preppingnya orang kafir. Orang non-Muslim. Kalau sebut kafir marah pula, non-Muslim. Kenapa? Kenapa dia nak prepping untuk hidup? Hidup kat dunia ni. Sedangkan dunia ni digambarkan oleh Rasul SAW, kalau lebih baik, lebih tinggi darjatnya daripada sebelah kepak nyamuk, maka Allah takkan bagi satu titik pun, satu teguk pun minuman air kepada orang kafir. Supaya hina sangat dunia ni. Jadi prepping kita bukan prepping untuk hidup di dunia. Prepping kita untuk mati syahid fi sabilillah. Sebab tu kita kena faham konsep dan prinsip. Allahu ghayatuna, Al-Quran dusturuna, Ar-Rasul qudwatuna, Al-jihad fi sabilillah sabiluna, Al-maut fi sabilillahi asma amanina. Ini prinsip perjuangan. Yang pertama, Allah matlamat kami. Redha Allah tu. Kita nak proses iman kita, nak proses pemikiran kita. Supaya redha Allah kita tu, redha Allah itulah yang paling tinggi. Supaya hati kita ni mentauhidkan Allah. Hati kita ni bersih. Ini perjuangan. Supaya hati kita ni benar-benar dalam keadaan ubudiyah kepada Allah. Allahu ghayatuna. Allah matlamat hidup kami. Al-Quran, dusturuna. Quran ni adalah panduan hidup kami, perlembagaan, dustur. Dan maksud perlembagaan apa? Inilah yang kami nak tegakkan. Inilah yang kami nak bangkitkan. Barulah kita duduk dalam Al-Mahdiin. Kalau tidak, kita ingat kita dah Mahdiin dah, tapi duduk sama dengan jahiliah. Seronok dengan jahiliah. Jahiliah promote bola, kita sama juga. Jahiliah suka tengok movie, kita suka tengok movie, suka tengok cerita Hindustan. Tak proses. Kita ingat kita dah okey, rupa-rupanya banyak lagi jahiliah dalam kehidupan kita ini. Syiriknya lain, syiriknya pula ada syirik yang jali, ada syirik yang khafi. Syirik ni ada syirik yang nampak, terang, jelas. Ada syirik yang tersirat, tertutup, tak nampak. Kan? Jadi kita masih lagi dengan arus. Sebab tu cara fikir kita tak apalah. Taifah ni tak penting. Yang penting aku dan sahabat-sahabat dekat. Kita membuat. Maka kita telah memecah belahkan jamaah. Kita telah memecah belahkan Taifah. Berdosa kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab tu kat sini kita kena faham kan. Al-jihad fi sabilillah sabiluna. Berjuang di atas jalan Allah itu adalah merupakan jalan kami. Berjuang ke atas jalan Allah ni bukanlah kita ikut sahaja apa yang ada, tapi kita kena rancang, kita kena bina kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan dari semua aspek, asbab semua. Ketika di Madinah,
Nabi perintah sahabat-sahabat pergi berniaga. Nabi kata kita kena buka satu pasar, buat satu pasar. Pasar ni adalah pasar yang kita punya, bukan pasar Yahudi punya. Nabi perintah sahabat-sahabat pergi berniaga. Ini membina kekuatan Islam. Kemudian Nabi suruh sahabat pergi bertani. Pergi pertanian, pergi buat pertanian. Tanam kurma, tanam apa sahaja yang kamu nak tanam. Sahabat-sahabat yang bahagian pertanian, pergi buat pertanian. Bahagian perniagaan, pergi bahagian perniagaan. Kan? Contoh Osman bin Affan, walaupun dia berniaga, dia ada pertanian juga, dia ada kebun, dia ada ladang. Abdul Rahman bin Auf. Jadi Nabi suruh. Kemudian mengajar Quran, education. Maka Nabi gambarkan kepada sahabat-sahabat, kan, kalau sahabat-sahabat Ansar, angin banyak sikit. Sahabat-sahabat Ansar, kan, yang mungkin tak hafal di Quran, kita hafal Quran. Macam mana cara hafal Quran? Nabi kata apa? Buat 10-10. 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Maka kata, kami buat 10 ayat, 10 ayat, kata sahabat Rasul Salam. Baca 10 ayat. Ni dah ada halakah Quran. Ni dia suruh education pula. Buat sistem sendiri. Bukan tak ada education, kita kata sistem pelajaran daripada Rom, Parsi, daripada negara-negara lain, bukan tak ada. Tapi Nabi fokus pada Quran. Kan buat halakah Quran. Duduk sama-sama, dibaikkan Said Hawa rahimahullah dalam sirahnya, dia kata apa? Dia kata Nabi SAW membentuk satu penyusunan. Kan di bawah Nabi ada kurang lebih 10 orang. 10 orang tu pula, setiap 10 orang ada 10 orang lagi, lebih kurang. Ada yang 12, ada lebih, ada kurang. Jadi lepas tu sampai ke bawah. Jadi semua tu ada halakah masing-masing. Ini sistem di Madinah. Ini bahagian education. Dia bukan kita kata halakah usrah ni kita main buat-buat saja-saja je. Usrah ni pakai ramai-ramai, tak. Ramai-ramai itu ceramah. Sekali buat 20 orang datang. Itu ceramah. Halakah ni dalam bentuk yang kecil. Dibentuk dan dia ada silibus dia ada manhaj dia ada sistem dia. Dia bukan main pakai buat ya ni usrah. Semua pakai usrah. Padahal bukan usrah pun. Jadi kita tak faham. Kita ingat kita dah okey dah. Rupanya banyak lagi benda yang kita tak tahu. Kita ingat dah okey dah. Buat ramai-ramai kita kata usrah. Satu orang penyampai, kemudian semua ramai-ramai duduk sekali, ini usrah. Itu bukan usrah. Itu ceramah. Usrah ni kan ialah keluarga, kelompok kecil, halakah Quran contohnya. Satu halakah ada 7 orang, 12 orang. Contohnya, di situ akan dibincangkan tentang Quran, di situ akan dibincangkan tentang hadis, sirah, akhlak, ibadah sebagainya. Kemudian di situ juga akan dibincangkan tentang masalah, nak selesaikan masalah. Kalau ramai selesai masalah macam mana? Jadi usrah itu membentuk kehidupan setiap ahlinya. Menyelesaikan masalah setiap ahlinya. Dia dalam bentuk begitu. Kemudian untuk membentuk begitu, Nabi SAW pula menunjukkan kita, dia membina nakib. Membina mereka yang akan memimpin setiap halakah tadi. Jadi dia beri nakib dia. Dia bukan kita main pakai bantai je. Tak apalah, siapa-siapa pun boleh. Jemput ustaz ni lah. Habib sana, Habib sini. Jemput sana sini. Kita kata, dia orang tak faham sistem tarbiyah, proses yang ada pada Rasulullah SAW yang hanya dipahami oleh mereka yang telah melalui harakiyah. Kan? Harakiyah Islamiyah. Pergerakan Islam. Baru nampak. Mereka yang mengkaji. Bukan semua orang mengkaji. Kita tak kata ustaz-ustaz ada yang ada, alam ulama' lah yang ada tu tak tahu. Bukan. Nak sebut sini, dia ada yang tersusun. Dia bukan main bantai macam itu je. Duduk situ, sekali-sekali, seminggu sekali, 2 minggu sekali kita jumpa ramai-ramai. Itu usrah. Bukan. Itu bukan usrah. Usrah ni ikatan hati. Yang mana di dalamnya ada 7 orang, 12 orang. Kemudian setiap seorang tu ta'aruf, berlaku ta'aruf, tafahum, takaful, berlaku dalam setiap satu kelompok itu. Dan kemudian dia berkembang. Setiap 7 orang tu buat lagi 7 orang. Ini yang berlaku zaman Madinah. Kita ingat kita nak ikut arus. Arus macam ini. Ini ustaz yang saya faham, usrah macam ni. Macam buat kat TV3, usrah kan, halakah. Itu bukan usrah. Kan? Itu ceramah. So doktor sekian-sekian, ustaz sekian-sekian cakap ramai datang. Ini usrah. Itu bukan usrah. Itulah kan, ceramah kan. Tazkirah boleh lah. Usrah ni dia dalam bentuk kelompok yang khusus. Kan? Lebih. Jadi setiap seorang itu akan meningkat dengan kekuatan. Meningkat dengan kefahaman. Disentuh.
Ini yang kita nak buat. Tapi tak faham. Bila tak faham, ingat kita dah okey dah. Jadi tidak ada peningkatan dari sudut mas'uliyah. Bila Allah uji besok, Allah datangkan fitnah kepada umat Islam, kepada kita semua. Masa tu bila kita tak faham, kita akan jadi orang yang berbalik kepada sistem wa iyazbillah min zalik. Kenapa? Kerana kita tidak mengikut sunnah. Kita tak mengikut sunnah. Kita kena ikut sunnah balik. Ittiba'us sunnah ni salah satu perkara yang wajib untuk kita faham. Dan sunnah ni jangan ikut sunnah arus. Jangan ikut sunnah arus. Sebelah kita ni klinik bergerak PKD Ulu Langat. KKM. Tunjuk sikit lah. KKM. Tu. Nampak tak? Tak nampak kot. Jadi orang KKM datang ke tempat sini dan mungkin ada apa-apa lah agaknya misi-misinya. Saya parking sebelah dia. Bukan, dia parking sebelah saya. Kita parking dulu kat sini. Baik, jadi sebab itulah kita nak kena faham. Kena faham akan hal ini. Baru kita nampak, rupanya macam tu. Kalau tak kita kata, kita berpada dengan kita, tujuan kita suruh buat markas di negeri-negeri contohnya. Bukan supaya situlah tempat kita hidup. Sebab tarbiyah tu, dia mesti berpusat. Mesti berpusat. Sebab kita pun tak tahu. Kita ingat kita tahu semua pun tak tahu. Banyak kita tak tahu. Banyak tak tahu. Kita nanti kata, saya boleh dengar kat FB kot. Tak, kat FB cakap sikit-sikit je. Yang kita kat sini ni sikit-sikit je ni. Ni surface je. Macam mana nak menghidupkan kasih sayang. Macam mana nak menghidupkan kekuatan. Macam mana nak benteng kita. Benteng diri kita daripada gangguan syaitan, gangguan jin. Kita buat tajuk-tajuk khusus. Macam mana kita nak membina kekuatan diri dengan khalwat dan uzlah yang syariah, uzlah yang sebenar, yang sesuai dengan dakwah, tarbiyah dan jihad tadi. Macam mana nak melaksanakan kerja dengan tersusun supaya kerja itu menjadi kerja yang baik, kerja yang betul-betul membina, yang disebut amal qawi. Amal qawi bukan amal khair, amal qawi. Jadi ini benda-benda macam ini sebenarnya adalah persiapan. Sebab tu bab penyelewengan yang saya sebut semalam dan sebelumnya, sehari sebelumnya, merupakan satu bab yang penting. Bila kita tengok bab tu, baru kita nampak isu punya aku ni banyak kelemahan. Banyak kelemahan. Sebab itulah saya nak ulang balik ayat yang saya baca tadi, surah Rum ayat 30. Apa Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kita supaya berfikir dan melaksanakan. Fa'aqim wajhaka lilladzi hanifan fitrat Allah allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakin aktsara an-nas la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Maka hadapkanlah hati kamu, diri kamu. Setelah kita tengok macam-macam kesesatan, macam-macam arus, apa semua dah ada. Semua dah ada. Maka hadapkanlah diri kamu ini, engkau dan pengikut engkau ya Muhammad, dalam kurungan lah, ke arah agama yang jauh dari kesesatan, ke arah agama yang hanif, agama yang lurus, iaitu agama yang hanifah, yang sesuai dengan fitrah, iaitu agama Allah, agama Allah, iaitu agama yang Allah ciptakan untuk manusia dalam keadaan bersedia dari semula jadinya, sesuai dengan fitrah, untuk menerimanya. Jadi kita telah diciptakan oleh Allah agama Islam tadi untuk kita sesuai dengan fitrah kita. Tidaklah patut ada sebarang perubahan. Tidak akan berlaku sebarang perubahan kepada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Allah gambarkan zalika dinul qayyim. Agama yang lurus, din yang al-qayyim, yang lurus. Yang mana itulah agama lurus, tapi ramai manusia tak tahu. Jadi ramai manusia ikut arus, tak tahu. Jadi sebab tu kita, bila Allah uji nanti, bila kita tak mengikut sunnah-sunnah yang kita bayangkan sebentar. Tadi tu saya bayangkan aja tadi tu. Saya bukan cerita detail tak boleh cerita. Itu semua benda-benda yang kena jumpa talaki. Saya pun talaki. Saya pun talaki juga. Saya dapat pun bukan dapat daripada contohnya daripada main baca-baca buku Google ni, bukan. Talaki. Kita bersama-sama dengan orang-orang yang telah jelas, ulama-ulama yang jelas. Ulama yang jelas, yang sampai peringkat dia merasai kekejaman penzalim tadi.
Kan Syekh Muta Al-Jabari rahimahullah antara orang-orang yang soleh yang sempat saya bertemu dengan dia, subhanallah. Lebih kurang setengah jam daripada rumah saya masa tu. Kan dia menceritakan tentang Islam. Bila dia cerita Islam ni, dia bukan cakap teori. Dia cerita Islam tu kita nampak kat dia. Bila dia cakap Islam tu, nampak Islam tu berlaku ke dia. Bila dia sebut tentang akhlak ni, tengok akhlak tu berlaku pada dia. Ini ulama-ulama yang kita kata yang ada cahaya padanya. Kan? Contoh, saya bagi satu contoh. Dia kata tentang kita kena berkorban sebagainya. Umurnya dah 80 lebih, badannya lemah, jantungnya kan berdenyut, jantungnya kejap kuat kejap lemah. Sebab apa? Kena seksa teruk dalam penjara Jamal Abdul Nasir. Dan Syekh Muta Al-Jabari rahimahullah, salah seorang yang mendidik saya, Syekh Muta Al-Jabari rahimahullah. Allah izin kan dia lepas duduk di tempat saya belajar lebih kurang setengah jam lah daripada rumah. Saya selalu berjumpa dia pergi kan, kadang-kadang kita pergi seorang-seorang kan, sama-sama. Kan nak tunjuk ni. Bila dia cakap itu adalah dia. Nah, dia sebut Islam. Dia baca contohnya contoh. Wa minan nasi man yaqulu amanna, maaf. Perjumpaan pertama saya dengan dia tu, saya ingat lagi. Masa tu baru nak jumpa ni. Mereka sedang buat tafsir surah Al-Baqarah. Masa tu Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada berapa ayat lagi? 10 ayat. Bermula masa tu saya datang tu, first time saya datang berjumpa di bawah halaqah yang ada dibuat oleh dia. Pada masa itu saya duduk nak masuk tu pun bukan senang kan, semua bahasa Arab belaka kan. Saya tak pandai sekali lah. Dia kata, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu, Tuhan yang telah menjadikan kamu dan orang sebelum kamu. Jadi Allah perintah la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Dihurai, ditafsirkan ayat tu dalam konteks jihad, dakwah dan tarbiyah, dalam konteks harakah Islamiah, bukan dalam konteks bahasa apa semua, dalam konsep tarbiyah, dakwah. Yang bila ditafsirkan ayat tersebut, ayatnya ada lagi lah bawah dia kan. Itu antaranya yang mula-mula je, panjang sangat nanti Kang. Jadi bila ditafsir tu, kita tengok kehidupan dia, kita tengok kelakuan dia, akhlak dia sama dengan yang disebut dalam tafsir. Ini baru ulama yang sahih. Bukan ulama buku, bukan ulama buku, ulama yang sahih. Kita melihat contoh sembah Allah. Sembah Allah ni kita berubudiah kepada Allah. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah, sembahlah kepada Allah Tuhan yang telah menjadikan kamu. Dia ni subhanallah, satu hari tu lepas daripada beberapa ketika tu. Sebenarnya lepas daripada ceritanya, selepas daripada tu ada 10 ayat. 10 ayat tu lepas tu dia suruh hafal. Okey, hafal minggu ni kita hafal 10 ayat ni. Kemudian kita tengok hidup kita macam mana ayat 10 ayat. Contoh Lepas tu saya minta, saya angkat tangan. Saya cakap, Syekh, saya ni orang ajam, orang Melayu. Orang ajam ni bukan bahasa, boleh tak? Saya nak minta kelonggaran lah. Kita kan cuba hafal, tapi mungkin lambat sikit lah cakap macam tu, sebab ada tugasan sebagai pelajar. Masa tu saya tengah buat undergraduate, buat ada macam-macam kerja. Bagi alasan lah, dia senyumnya. Dia kata, tak apa, kamu cuba yang mampu. Allah mengetahui di mana kemampuan kita. Maknanya cuba maksimal yang mampu. Jawapan tu dia bukan tuju pada kita alasan, tak. Jawapan tu kita ingat Allah, iman tu. Masa tu first time. Dia kata, tak apa, kita faham, Allah lagi faham, maka kita buat apa yang kita mampu. Boleh buat 10 ayat, tak boleh buat 1 ayat pun tak apa. Allah faham, yang penting kita usaha maksimal. Tu terus dia tuju ke hati tu. Tuju ke hati. Aku dengan Allah ni, bukan aku dengan manusia. Bukan hafal sebab syekh, bukan hafal sebab halaqah Quran. Tak, bukan. Hafal kerana Allah. Dia kata, tak apa, Allah tahu. Kalau kita dapat 10, alhamdulillah, Allah bagi kita rezeki. Kalau tak dapat 10, tak apa, Allah nak suruh kita usaha. Itu je. Habis. Jadi dia ni
Satu ketika tu saya mengala ke tempat Kak Raji, tempat dia lah. Berjumpa dengan dia. Dia pakai baju bush jacket warna kuning. Bukan kuning lah, warna orange sikit lah. Coklat-coklat warna sikit. Dengan cantik lah. Dia jalan perlahan. Dia jalan perlahan. Dia kena seksa 11 tahun kena seksa dalam penjara. Dia jalan seorang-seorang. Saya berhenti, saya tanya, Syekh, nak pergi mana? Saya kata, mana? Dia kata, New Jersey macam tu. Lebih kurang 200 batu daripada tempat dia. Jadi sebab tu bila dah berjumpa macam itu, saya kata, nak pergi macam mana? Dia kata dia naik bas. Dia naik bas nak bagi khutbah Jumaat 200 batu daripada tempat dia. Orang tua umur 80 lebih, dah ada sakit jantung, macam sakit ada. Kena seksa teruk. Nak pergi sana 200 batu. 200 batu tu. Jadi bila saya kata, tak apa, insya-Allah saya boleh hantar. Saya ada kereta, saya boleh hantar. Tak apalah, 200 batu lah saya hantar. Nak bagi khutbah Jumaat 200 batu. Kan, lepas tu dia kata tak apa akhir. Kita semua ada masa masing-masing. Kamu ada masa, ada jadual kamu sebagainya, kamu buat ikut jadual kamu sekian-sekian. Saya tak nak ganggu jadual-jadual semua. Tak apa, saya boleh naik bas, tak ada masalah. Dia jalan. Sebab apa dia pergi sana 200 batu? Orang tua 80 tahun lebih. 80 tahun lebih nak bagi khutbah 200 batu kat sana nak bagi. Kan? Dia naik bas 2 kali bas. Pergi ke bandar, pergi satu lagi. 2 kali bas. Jalan kaki perlahan kerana ubudiyah tadi. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, berubudiyahlah, beribadahlah kepada Tuhan kamu, Tuhan yang telah menjadikan kamu. Dia pergi sana semata-mata nak melaksanakan ubudiyah dia. Apa dia? Dakwah, tarbiyah, berjuang. Itu ubudiyah. Jadi bila dia baca Quran, orang ulama-ulama yang betul-betul haraki ni, bila baca Quran, dia buat, bukan dia cakap aja teori. Banyak hari ni teori je, cakap aja, macam-macam cakap, tapi dia tak buat. Itulah usrah membentuk amal. Membentuk amal bersama-sama dengan sahabat-sahabat, bukan sekadar tazkirah sikit-sikit. Kalau kita faham usrah tu macam tazkirah gitu, macam ceramah tu, kita tak faham lagi tarbiyah. Kita tak faham lagi takwin, pembentukan. Tak faham lagi. Kita masih lagi ikut arus. Jadi sebab tu kita kena ada panduan-panduan ni. Panduan ni kena ada. Barulah kita menghadapkan wajah kita, diri kita, hati kita kepada apa yang digambarkan sebagai agama Allah. Jadi inilah yang digambarkan. Sebab itulah contohnya bulan-bulan Ramadan ni, kita nak kena faham bahawa Ramadan ini adalah bulan perjuangan. Ramadan ni bulan perjuangan, bulan jihad. Bukan Ramadan ni bulan biasa-biasa. Saya dah sebut dah semalam, perang Badar, 17 Ramadan. 17 Ramadan tu sahabat-sahabat daripada Madinah nak pergi ke tempat yang bernama Badar itu, kan, mengambil masa 5 hari berjalan kaki. 5 hari, 12 hari bulan Ramadan keluar daripada Madinah, 17 Ramadan baru sampai. 5 hari, 160 kilometer. 160 kilometer berjalan di padang pasir dalam keadaan yang panas, dalam keadaan berpuasa bulan Ramadan, nak berjumpa dengan musuh yang nak membunuh mereka, yang lengkap dengan persiapan-persiapan senjata dan sebagainya. Itu perjuangan. Jangan kita ingat pergi perang Badar tu, kita naik truk, naik lori, naik Hilux, naik apa dengan ni, kan? Tak. Berjalan kaki. Kuda ada 2 je, aku tak silap. Unta 70 je. Yang semua 313, pedang ada 8. Yang lain pakai pelepah tamar. 8 pedang je. Yang lain pakai pelepah tamar. Seret pelepah tamar tu. Nak jumpa siapa? Nak jumpa komando, nak jumpa tentera yang hebat daripada musyrikin. 1000 orang, lengkap dengan senjata, lengkap dengan pelbagai perkara. Ini bulan perjuangan. Jalan 160 km. Kita nak pergi tempat sahabat kita, naik kereta, bukan jalan kaki. Pun kita dah rasa beratnya, ya Allah, beratnya. Beratnya, ya Allah. Jauh kita dengan sahabat ni. Nak kata Ramadan bulan perjuangan, Ustaz susah, Ustaz jauh.
Sebahagiannya memanglah tak ada kemampuan, mungkin ada masalah kewangan dan sebagainya. Sebahagiannya boleh datang saja je tak nak datang. Kenapa tak nak datang? Sebab dia rasa dah cukup dengan apa yang ada di sana. Tak apa, saya tak ada masalah, sahabat-sahabat lain pun tak ada masalah. Tapi bila Allah uji nanti, kita yang bermasalah. Kita kena kembali balik kepada sunnah. Kemudian sebab itulah Allah gambarkan surah Al-Kahfi. Tengok surah Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat 13. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami menceritakan kepada kamu, wahai Muhammad, perihal berkenaan mereka yang benar. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, mereka yang berada di atas al-haq, kebenaran. Kemudian apa kata Allah lagi dalam sini? Sesungguhnya mereka telah orang-orang muda yang beriman. Innahum fityatun amanu bi rabbihim, mereka beriman dengan Tuhan mereka. Wazidnahum huda, dan kami tambah mereka dengan hidayah. Jadi kat sini kan kita tengok kat sini bagaimana keadaan yang ada pada pejuang-pejuang Al-Kahfi ni, mereka yang menyelamatkan akidah Al-Kahfi. Dia bukan ikut-ikut. Dia yakin, dia beriman. Dan kemudian daripada iman itu mereka berjihad, mereka berusaha, Allah tambah wazidnahum huda. Allah tambah lagi pada mereka hidayah tadi. Sebab tu bulan Ramadan ni kan senang untuk kita beramal, tapi lepas ni boleh istiqamah tak? An Aisyah radhiyallahu anha, beliau telah mengatakan bagaimana bila ditanya bagaimana amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana amalan yang paling dicintai oleh Allah. Apa kata Rasul sallam? Dia kata Rasul sallam telah bersabda, ahabbul a'mal ilallah. Ahabbul a'mal ilallah ta'ala adwamuha wa in qala. Amalan yang paling Allah sayang sekali ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Maka kata Aisyah, Nabi pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nasu alaikum minal a'mal ma tutiquna fa innallaha la yamallu hatta tamallu wa inna ahabba a'mal ila Allah ma du bima alaih wa in qala. Wahai orang manusia, lakukan amal sesuai dengan kemampuan kamu, kerana Allah tidak akan bosan sampailah kamu merasa bosan. Ketahuilah bahawa amalan yang paling disayang oleh Allah ialah amalan yang sedikit, walaupun amalan yang berterusan walaupun sedikit. Ini contoh. Jadi insya-Allah kita nak kena lihat tentang perkara tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk istiqamah. Jadi insya-Allah tabiat dalam perjalanan kebangkitan, tabiat kebangkitan ini dia bukan macam persatuan biasa, pertubuhan kena daftar, kena bayar membership ahli sebagainya. Itu platform persatuan lah. Tapi sebenarnya tabiatnya lebih kepada pergerakan JDT. JDT tadi, jihad dakwah dan tarbiyah. Jadi banyak pergerakan yang membina kekuatan umat, membina kekuatan mukmin yang sadiq, mukmin yang benar, dan kemudian membina kekuatan-kekuatan yang lain biiznillah. Jadi inilah antara perkara-perkara insya-Allah yang kita kena faham. Bila berlaku proses tarbiyah baru kita meningkat. Kalau tidak kita tak meningkat. Kita ingat kita beramal banyak tapi tak meningkat, sama je. Dan bila tidak meningkat kita bimbang. Bila Allah uji kita dengan ujian-ujian yang besar, mungkin kita akan menjadi orang yang tertewas. Wa iyazbillah min zalik. Jadi itulah kita nak kena sama-sama rasakan bahawa bagaimana apa yang kita buat ini satu yang besar, insya-Allah. Barulah kita faham rupa-rupanya yang kita buat ini satu yang lebih daripada sekadar pengetahuan kita. Oh, kita ni dulu persatuan, pernah cukup pertubuhan. Dia lebih daripada tu, dia lebih lagi. Dia bukan sekadar hubungan persatuan, keahlian, membership, daftar tak daftar. Ada seorang sahabat kita yang tak faham. Wallahualam, mudah-mudahan dia akan patah balik lah. Dia kata senang aja, bubar aja Ansar. Bubar aja Ansar. Tadi dia kata kita dah tak terikat lah dengan apa-apa. Dia cakap macam itu. Kenapa? Sebab dia kata kalau kita buat ni contohnya susah, dia kata kan.
Jadi saya kata dengan dia, masalahnya bukannya nak bubar tak bubar, masalahnya ikatan antara sahabat-sahabat Ansar ni bukan ikatan pertubuhan. Ansar dia setelah ukhuwah ada. Setelah ada ukhuwah baru ada Ansar. Bukan pertubuhan dulu baru nak bina ukhuwah. Kan? Ataupun bukan kita dah daftar baru kita nak cek member, nak cek ahli. Orang buat pertubuhan, 2-3 orang buat part-time committee, dan 10 orang, berapa orang ke, 7 orang ke ikutlah. Lepas tu baru nak cek ahli. Bukan macam tu. Ansar bukan macam tu. Kita bermula dengan kesedaran iman, kesedaran nak bebas daripada kesesatan, bebas daripada arus yang jahiliah ini. Daripada kesedaran itu kita tingkatkan iman, akhirnya terbentuk ukhuwah, persahabatan, sama-sama nak selamatkan diri, sama-sama nak bantu kita sama-sama. Dan daripada persahabatan itu barulah kita nak buat aktiviti-aktiviti yang membina kekuatan yang qawi tadi, baru lahir Ansar, kena ada Ansar, kena ada platform. Contoh. Jadi kita tak faham. Kita ingat kita dah faham dah, kita dah terror dah. Dah hebat dah. Rupanya banyak lagi benda-benda yang kita tak tahu. Banyak lagi. Tapi kita ingat kita faham. Inilah apabila kita tidak beradab dengan pimpinan, beradab dengan guru, beradab dengan Allah. Nombor satu, beradab dengan Allah dulu. Nak kena beradab dengan Allah ni dulu, nombor satu. Betul, beradab dengan Rasulullah SAW. Ketiga, beradab dengan guru. Kemudian beradab dengan sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat kita ni. Nak kena ada adab, ada akhlak. Bukannya kita kata aku dah tahu kan. Aku dah jadi ketua di sini, aku nak buat macam-macam, aku nak buat pun boleh. Tak, dia ada adab dia. Kalau tidak ada adab, maka tarbiyah tak berjalan, proses tak berjalan. Akhlak tak ada, proses tak berjalan. Akhlak, sebab proses tarbiyah melahirkan akhlak, melahirkan adab, melahirkan ibadah yang syamil dan kamil, ibadah yang menyeluruh, ibadah yang lengkap, syamil dan kamil. Melahirkan ibadah yang macam tu. Bukannya melahirkan ibadah sekat ibadah bulan Ramadan aja. Bukan macam itu. Tapi melahirkan ibadah, seluruh hidup jadi ibadah. Jadi itu proses tarbiyah yang betul. Jadi kita ingat kita dah ada janggut panjang, kita dah ada kopiah, ada serban, kita dah ada jubah, baju-baju gamis, kita rasa kita dah pandai dah. Dah boleh cakap sikit, dah boleh hafal sikit, dan tak ada adab dengan sahabat-sahabat, tak ada adab dengan guru, tak ada adab dengan Rasulullah SAW, tak ada adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila berlaku macam itu, kita tertipu dengan diri kita. Ghurul ilm, kata Imam Al-Ghazali, ghurul ilm. Kita tertipu dengan ilmu kita, perasan ilmu kita banyak. Begitulah lebih kurang. Saya minta maaf kadang-kadang saya cakap ni direct aja. Saya cakap macam tu tak bermaksud saya nak cakap siapa-siapa. Saya nak cakap untuk diri saya sendiri. Kita tengok diri kita dulu. Barulah lepas tu kita tengok diri sahabat-sahabat kita, dan kita jadikan mereka sebagai cermin. Dan kita cermin dia cermin kita. Barulah insya-Allah, mudah-mudahan Allah redha ukhuwah kita. Aku li qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita minta ampun pada Allah lah, insya-Allah. Malam ni insya-Allah kalau tak ada aral, mungkin kita boleh buat sedikit perkongsian malam ni. Saya bercadang nak buat beberapa perkara, insya-Allah mungkin malam ni kita ada perkongsian. Saya akan ada di RK malam ni. Siapa yang dekat dengan RK kita, marilah datang, join. Buka puasa sama-sama ke kan, siapa yang ada di Melaka tu kan. Orang Melaka ni setakat ni yang nampak berapa orang je. Antara orang yang selalu ada tu Eddie, abang Acik Eddie kita adalah kan. Kemudian adalah juga abang Syawal kita. Alhamdulillah Syawal nak masuk Syawal tadi kan. Sentiasa ada, bulan Ramadan pun dia datang. Dan juga adalah beberapa orang yang ada datang bantu kan. Jadi kita harap supaya sahabat-sahabat kita, sahabiah yang ada di Melaka ni, mari sama-sama lah. Takkanlah satu hari nak buka puasa pun kita tak boleh nak bersama-sama kan. Kata ukhuwah kan, kata iman, mari sama-sama. Insya-Allah saya jemput sama-sama kita. Insya-Allah pada hari Sabtu ni ada akikah. Ada akikah insya-Allah. So datanglah ramai-ramai. Jadi ada salah seorang daripada sahabiah kita, dia buat akikah untuk anaknya. Jadi alhamdulillah adalah kambing. Tapi kita buat kuah lah biar ramai dapat makan kan. Dia datang insya-Allah. Daripada Negeri Sembilan, dekat je Negeri Sembilan ni, tak jauh pun kan. Nanti besok kalau kita dah terhalang daripada berjumpa, barulah kita rindulah sahabat kan. Dah terhalang, tak boleh jumpa dah macam tu. Seorang kat penjara sana, seorang kat penjara sini kan. Ataupun seorang dekat apa ni, tempat lain kan. Sebab apa, PKP dia tak boleh gerak, dah kena PKP balik, contohlah. Jadi sementara kita boleh bersama, datanglah mudah-mudahan.
kita akan diberikan barakah oleh Allah. Jumpa hanya kerana Allah, berpisah hanya kerana Allah. Itu sifat ahli syurga. Jumpa kerana Allah, berpisah. Bukan jumpa sebab ada kepentingan dunia, bukan. Jumpa nak jumpa sahabat kerana Allah je. Nak jumpa, nak pisah kerana Allah, itu dia. Perkara yang akan membina kekuatan kita, insya-Allah. Tu minta maaf lah. Saya cakap hari ni agak ni sikit kan. Jadi mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan-kelemahan kita, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fa'athik Allahumma rabitataha wa adi muddaha wa ahdiha subulaha wa amla'aha min nurika alladhi la yakhbu wa syarah suduraha bi faidil iman bik wa jamalil tawakkul alayk wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha rasyadatik fi sabilik ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika min al-ma'sam wal maghram. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.